Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwina Farzana binti Syahrum. Dalam topik kali ini, saya akan membincangkan mengenai konsep perkahwinan dalam kerangka perundangan Islam. Pembentukan institusi keluarga dalam Islam bertitik tolak daripada perkahwinan. Perkahwinan merupakan ikatan antara lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan digalakkan dalam Islam serta dituntut oleh hukum syarak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa pun yang membenci sunnahku, maka sesungguhnya dia bukanlah dari golonganku. Riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, manusia berkahwin untuk memenuhi fitrah manusia yang memerlukan pasangan dan teman hidup. Selain itu, manusia memerlukan keluarga untuk mendapatkan zuriat. Malah, perkahwinan juga merupakan satu ibadah. Sebelum pertunangan berlaku, proses merisik dijalankan. Merisik merupakan langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, merisik ialah menyelidik sesuatu secara diam-diam. Dalam erti kata lain, seorang lelaki boleh mengunjungi pihak perempuan untuk bertanyakan lebih lanjut mengenai wanita yang ingin dijadikan pasangan. Seterusnya, meminang. Maksud meminang ialah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang wanita yang ingin dijadikan isterinya. Pihak lelaki juga boleh menghantar wakil untuk melihat bakal isteri jika tidak dapat melakukannya dengan sendiri. Sebelum menerima lamaran tersebut, ibu bapa hendaklah mendapatkan persetujuan dari anak perempuan mereka terlebih dahulu. Terdapat dua cara untuk meminang. Pertama, secara soreh yang bermaksud berterus terang. Contohnya, menggunakan perkataan seperti meminang dan melamar. Yang kedua ialah secara kinayah, iaitu secara kiasan. Contohnya, menggunakan perkataan seperti menyunting. Perempuan yang sah atau boleh dipinang ialah perempuan yang belum dipinang, bukan isteri orang, tidak dalam iddah, bukan mahram kepada bakal suami dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Selepas itu, bertunang. Bertunang ialah mengikat janji untuk menjadi suami isteri. Perkara ini dianjurkan dalam Islam untuk mengelakkan terjadinya pertindihan dalam peminangan. Pertunangan boleh dilaksanakan secara terus sewaktu meminang, sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk mengikat janji atau bertunang. Walaupun dua pihak ini sudah berjanji akan satu sama lain, tetapi hubungan di antara mereka masih lagi dianggap ajnabi, iaitu asing. Demikian itu, mereka perlulah menjaga batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Sebagai contoh, mereka tidak boleh bergaul secara bebas dan keluar berdua-duaan tanpa mahram. Nikah dari segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Manakala menurut istilah syarak, ia bermaksud akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain yang memberi makna nikah, yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan, serta tolong-menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Terdapat 5 hukum nikah. Pertama sekali, hukum nikah ialah harus bagi mereka yang tiada tuntutan yang mendesak mereka untuk berkahwin dan tiada sebab yang mengharamkan mereka untuk berkahwin. Seterusnya, hukum nikah ialah wajib bagi mereka yang mampu zahir dan batin tetapi tidak mampu untuk menahan nafsunya. Kemudian, hukum nikah ialah sunat bagi mereka yang mampu zahir dan batin dan mampu menahan nafsunya serta ingin berkahwin. Selepas itu, hukum nikah ialah makruh bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir tetapi ingin berkahwin, atau mereka yang mampu zahir dan batin tetapi tiada keinginan untuk berkahwin. Akhir sekali, hukum nikah ialah haram bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin, atau
mereka yang diyakini akan menzalimi pasangannya. Rukun nikah ada 5. Pertama, lelaki yang bakal menjadi suami. Kedua, perempuan yang bakal menjadi isteri. Ketiga, wali yang adil. Keempat, 2 orang saksi yang adil. Dan yang kelima, ijab dan kabul. Syarat-syarat sah nikah. Bakal suami hendaklah menepati syarat-syarat berikut. Beragama Islam, seorang lelaki, belum mempunyai 4 orang isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, bukan mahram dengan bakal isteri, dan dengan kerelaan diri dan bukan paksaan. Bakal isteri hendaklah menepati syarat-syarat berikut. Beragama Islam, seorang perempuan, bukan isteri orang, bukan dalam ihram haji atau umrah, bukan mahram dengan bakal suami, bukan dalam iddah talak raj'i, dengan kerelaan diri dan bukan paksaan. Wali ialah seseorang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan. Syarat-syarat wali nikah ialah beragama Islam, seorang lelaki, baligh, berakal, tidak dalam ihram haji atau umrah, merdeka iaitu dengan kerelaan diri dan bukannya paksaan, serta tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta. Syarat-syarat saksi nikah ialah beragama Islam, baligh, seorang lelaki, seorang yang adil, memahami isi kandungan lafaz ijab dan kabul, dan sempurna panca indera iaitu boleh melihat, mendengar dan bertutur. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali. Syarat-syarat ijab ialah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis. Tidak menggunakan bahasa kiasan. Lafaz jelas dan difahami. Tidak diselangi dengan diam yang lama atau perkataan lain. Kabul ialah jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami. Syarat-syarat kabul ialah dilafazkan oleh suami atau wakilnya. Tidak menyalahi ijab. Menyebut nama bakal isteri atau mengganti namanya. Tidak dibataskan tempoh masa. Akhir sekali tidak diselangi dengan diam yang lama atau perkataan lain. Kasih telah ku binakan sebuah istana menjadi tanda cinta sejati. Mekar menghiasi taman kasih kita dan diiringi haruman Firdausi. Dikaulah permaisuri di hati suami, penyejuk mata, penenang di hati. Amin yang mendatang. Kekasih, akan ku balaskan doaku di dalam lena dan jua jagaku. Kekasih, akan ku sirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai tadi kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Tanggungjawab suami selepas bernikah ialah memberi nafkah zahir dan batin, memberi didikan agama yang secukupnya kepada isteri,
memberi layanan yang baik dan lemah lembut kepada isteri, menyayangi isteri, mengurus rumah tangga dengan baik, menjaga kehormatan isteri dan melakukan keadilan kepada isteri sekiranya berpoligami. Tanggungjawab isteri selepas bernikah ialah mentaati suami, menjaga maruah dan kehormatan diri, menjaga harta suami, memberi layanan yang baik dan mesra kepada suami, tinggal di rumah yang ditetapkan oleh suami, mengurus rumah tangga dengan baik, tidak menolak panggilan suami jika dipanggil ke tempat tidur. Tanggungjawab bersama suami dan isteri ialah memelihara dan mendidik anak-anak, menghubungkan silaturahim antara keluarga, memenuhi keperluan masing-masing menurut syarak, saling menghormati dan menjaga keaiban masing-masing, saling nasihat-menasihati dengan penuh hikmah, bermesyuarat dan berbincang dalam hal ehwal rumah tangga, dan berlaku adil di dalam segala bentuk kehidupan. Sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Dengan topik yang dibincangkan tadi, saya berharap anda semua yang mendengar dapat memanfaatkan ilmu tadi dalam apa cara sekalipun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.